Abang Huda. Babak. Mana depa ada orang tak ada tak mai. Lina ni sah. Abang dah tidur dah? Belum. Belum ni. Okey, jadi kita akan sambung membincangkan berkenaan dengan bab pertama ni. Bila tengok bait yang ke-24 tu, bait yang ke berapa? Bait yang ke-24 membincangkan berkenaan dengan bab pertama berkenaan dengan tasawur, isu tasawur. Isu tasawur. Kita dah bincang dah secara umum konsep umum kan. Kita dah bahagikan ilmu manusia ni kepada tasawur dengan tasdid. Tasawur pembahagian tu juga melambangkan pembincangan ilmu mantik tu sendiri. Kan? Ayat bahawa tasawur ni last sekali dalam bab ilmu mantik ni dia akan ajak macam mana kita buat definisi. Kan? Dan kemudian dalam bab tasdid last sekali dia ajak macam mana kita berhujah. Last sekali, kan? Jadi kita akan masuk step by step untuk nak buat definisi tu mesti melangkah satu demi satu. Langkah yang pertama dengan kita tahu dulu yang bait yang ke-24. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, faslun fi anwa'id dalalati al-wad'iyah. Ini fasal menceritakan jenis-jenis dalalah wad'iyah. Kita tengok translation dia muka surat 9 ni. Translation dia. Apa dia ni? Kan? Section on the types of conventional significant. Signification. Benda apa ni? Kan kita tengok 24 words signification of a meaning with which it is congruent. Congruent ke congruent ni? They call dalalah al-mutabaqah significant. Datang apa pula ni? Macam ni, sebenarnya macam ni. Kita kata maklumat-maklumat yang ada dalam otak kita ni, kan? Maklumat-maklumat yang ada dalam otak kita ni, kan tadi kita kata tadi transmitted. Atau transmitted? Apa dia? Boleh? Berpindah. Transmitted tu by yang kita sebut bahawa mula-mula panca indera kita. Boleh? Mata, rasa, telinga, contoh kan? Contoh. Dan ada lagi maklumat-maklumat yang kita kata mendapat melalui cara bagi akal kan? Kita fikir. Dan satu lagi melalui perkhabaran, maklumat. Okey. Dalam ilmu mantik ni kita akan menceritakan hanya khusus berkenaan dengan maklumat-maklumat yang apa? Yang berbentuk penyataan-penyataan ayat ni, words. Kita tak bincang lah berkaitan dengan apa? Benda-benda yang dilihat dengan mata, ada tak kita bincang tu? Kita akan belajar macam mana untuk transmitkan daripada words ni, ayat-ayat manusia ni, kepada apa? Kepada meaning-meaning yang ada dalam otak kita. Transmitted dia. Okay, contoh perkataan dalam bahasa Melayu kita katakan bahawa singa kan? Singa, boleh nampak singa benda tambah? Bila saya sebut singa. Bila saya sebut lion, boleh nampak? Bila saya sebut asad, sama, boleh nampak? Jadi kita kata perkataan-perkataan ini digunakan menunjukkan meaning-meaning tertentu kan? Hakikat-hakikat yang ada di dalam real world, reality. Boleh nampak kan? Jadi ilmu mantik ni dia nak ajar macam mana untuk kita nak manipulate words tadi kepada makna-makna ni. Okey, boleh nampak kan? Okey. Jadi dia kata fasal yang pertama ni menceritakan berkenaan jenis-jenis dalalah. Apa maksud dalalah? Dalalah ni kita katakan sebagai petunjuk-petunjuk tadi. Signification kan? Bahasa Melayu pakai petunjuk lah kan? Petunjuk wad'i. Apa maksud petunjuk wad'i? Yang diletakkan. Dalalah al-wad'iyah. Apa dia? Ataupun kita kata nak kata petunjuk, bukan tanda alamat. Kita macam ni, lafaz ciptaan manusia. Macam ni lah, senang. Kan kita tadi saya sebut kan, saya namakan ini kamera kan. Kamera tu lafaz kamera, siapa yang letak?
Manusia yang letak kan. Kita tak tahulah sama ada nenek moyang ke ataupun something kan. Boleh? Jadi kita kata lafaz kamera menunjukkan benda yang kita faham dalam otak kan. Lafaz apa dia lagi? Kerusi. Kan? Lafaz and so on. Okay, boleh nampak? Jadi kita kata dalalah al-wad'iyah ni adalah berkaitan dengan lafaz ciptaan manusia. Dia ada lagi pembahagian sebelum tu. Cuma kita disebabkan masa tak sempat, kita akan ambil yang terus yang ni. Kita tumpukan bahagian apa berkaitan dengan word sendiri. Perkataan. Boleh nampak kerusi dan kamera contoh. Okey, boleh. Jadi dia kata ada yang 24 ni dia cakap. Tengok muka surat 24 pula. Baik, yang ke-24 dia kata dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizamun in bi'aqli in iltazam. In bi'aqlin iltuzim ataupun iltazam. Dalam baik lain dalam riwayat ini disebut iltazam. Okey. Dia kata macam ni. Lafaz-lafaz ciptaan manusia ni menunjukkan makna tertentu kan? Betul tak? Lafaz-lafaz yang diletakkan oleh manusia menunjukkan makna yang tertentu. Dia kata ada 3 pembahagian terhadap lafaz-lafaz tu. Petunjuk bagi lafaz-lafaz yang dicipta tu ada 3 pembahagian. Pertama adalah dipanggil sebagai dalalah mutabaqah. Boleh? Satu lagi. Okay, saya terang lagi. Yang kedua dipanggil sebagai dalalah tadammun. Yang ketiga dipanggil sebagai dalalah iltizam. Okey, mutabaqah, tadammun dengan iltizam. Ataupun ada tadamun, dia kata itu, tapi ambil ni lah, biasa. Menata apa pula mutabaqah, tadamun, iltizam ni? Dia kata macam ni. Kalaulah perkataan, contohnya rumah. Perkataan apa? Rumah. Kalaulah perkataan rumah ni apabila kita baca memberi makna apa? 100% kepada makna dia. Maksudnya bila kita gambarkan rumah, apa yang kita gambarkan? Ada bumbung, tingkap, semua ni lah. Rumah kan? Kalaulah dia makna perkataan rumah tu tadi, apabila disebut lafaz apa? Rumah, tergambar makna keseluruhan rumah tu tadi, whole house, the whole house, maka kita panggil sebagai mutabaqah. Mutabaqah apa dia? Lafaz menunjukkan apa? 100% makna dia. Makna asal lah. 100% makna asal. Kita bagi bahan je lah. Kita tak mahu ni sangat. Yang penting faham dulu. Kan? Boleh? Settle? Okey. Kalaulah makna rumah tu tadi disebut, tetapi apa? Tetapi tergambar pada kita bukan keseluruhan. Tergambar hanya apa? Bilik. Hang tidur kat mana? Rumah. Boleh tak? Hang tidur kat mana? Kita tanya kat kawan kita, hang tidur kat mana? Lepas tu kawan kita jawab, rumah. Kita tergambar satu rumah tak? Dia tidur satu rumah ke? Faham tak? Dia tidur satu rumah, dia panjang ke badan dia? Hai penuh satu rumah ke? Tak, mana ada? Bila kita tahu, bilik. Jadi petunjuk kalimat lafaz menunjukkan sebahagian makna. Ni dipanggil sebagai tadammun. Istilah dia tadammun. Boleh faham Ustaz Sabiran? Boleh faham? Boleh? Settle? Okey? Nampak faham? Okey. Dan seterusnya iltizam. Apa maksud iltizam? Iltizam ni maksudnya melazimi. Melazimi maksudnya perkataan rumah ni, apabila disebut rumah, kita bukan tergambar makna rumah, tetapi kita tergambar benda yang selain daripada rumah. Maksud dia benda tu. Rumah ada arkitek.
Melazimi dengan ada rumah, ada arkitek. Benar tak? Faham tak? Tak faham ni? Sekali lagi saya ulang, makna iltizam adalah lafaz tu tadi, perkataan lafaz rumah tu, dia tidak menunjukkan makna lafaz tu tadi. Dia menunjukkan something yang keluar daripada lafaz tadi. Tetapi benda tu apa? Lazim. Dia tak boleh terpisah. Faham tak? Maksudnya dia tak boleh terpisah kewujudan rumah tu tadi dengan kewujudan yang satu lagi tu. Boleh ke kita bayang rumah dibuat tanpa arkitek? Boleh ke kita bayang rumah dibuat tanpa engineer? Boleh ke kita bayang rumah yang tak dibuat tanpa apa? Tanpa Simen. tak ada simen. Tak ada buruh yang. Tak ada buruh builder. Ada boleh bayang? Tak boleh. Tapi adakah makna rumah yang disebut tadi menunjukkan makna dia? Tak tunjuk makna, tapi tunjuk pada something yang luar. Boleh faham? Boleh faham? Sekali lagi, kita kata contoh, saya sebut handset kan? Handset. Kalaulah saya maknakan handset ni keseluruhan jasad, semua komponen dia, kita panggil sebagai makna mutabaqah, 100%. Tapi kalaulah apa? Daripada handset ni saja kita tunjukkan apa? Makna separuh saja, kita panggil sebagai tadammun. Mana-mana satu juzuk daripada handset. Tapi kalaulah handset ni menunjuk makna kepada apa? Pemilik dia, mana kita panggil sebagai dalalah iltizam. Boleh faham dalalah apa? Iltizam. Boleh nampak kan? Kata nampak ke? Ustaz, boleh tak kalau kita kata macam ni, kalau kita kata rumah dia terbayang keluarga. Untuk Boleh. Boleh? Nampak dah tu. Boleh. Faham yang tu dulu. Bagus, tak perang. Ini tak mau. Apa lagi kita bayang apa lagi? Cuba cerita. Kalau terbayang negara, mesti ada rakyat dia. Berbayang negara mesti ada rakyat dia. Faham kan? Tak mungkin negara tak ada rakyat. Boleh tak? Okey, itu dipanggil sebagai dalalah iltizam. Dia menunjukkan selain daripada diri dia, tak ada kaitan dengan makna pun. Tapi apa? Tapi kaitan tersebut tak boleh berpisah. Mesti ada kaitan. Saya nanti akan syarah lah. Nanti dia ada iltizam bermakna akhas, iltizam lazim bayin, lazim ghair bayin. Bayin bermakna akhas, bayin bermakna am. Tu nantilah kita akan masuk. Kita syarah faham konsep dulu. Faham konsep dulu Okey, settle. Okey. Habis lah. Baik yang tu. Alim ni. Okey, boleh? Settle. Dah jadi Okey, kita masuk. Padam Padam dah. Dah. Kita masuk bab yang seterusnya. Kita masuk bab yang seterusnya. Sebab apa diterangkan benda ni? Dia nak bagi faham betul. Dia nak faham betul. Sebab apa? Sebab dalam kita interpret satu-satu word, satu-satu ayat yang keluar tu, ini yang sepatutnya gambaran yang kita kena ada dalam otak kita. Maklumat-maklumat yang kita kena apa? Simpan. Ada maklumat yang maksudnya bertepatan dengan 100% makna. Ada yang maklumat yang bertepatan dengan satu juzuk daripada makna. Ada yang apa? Terkeluar daripada makna tapi apa? Benda yang berkaitan. Yang kaitan yang rapat. Ini benda penting ni dalam apa? Dalam ilmu mantiq. Okey. Settle. Kita masuk fasal yang seterusnya. Okey, kita tengok. Fasal yang seterusnya, faslun fi mabahisi al-alfaz. Apa dia terjemahan dia? Kita tengok muka surat 9. Section on the investigation of linguistic form. Maksudnya apa ni? Investigation. Macam inspector. CSI. Is it investigation of linguistic form. Okay. Dia kata dia nak terang berkenaan dengan ayat-ayat yang ataupun perkataan-perkataan yang digunakan. Okay, boleh? Okay, tengok. Dia kata faslun fi mabahis al-alfaz. Musta'malul alfaz haythu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين أعني المفردا كلي أو جزئي حيث وجدا. Kita betul-betul lagi. Kosong. Kan famufhim ishtirakin al-kulli ka'asadin wa 'aksuhu
juz'i. Wa awalan li zati in fi handaraj fansubhu aw li 'aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun dun intiqas jinsun wa faslun 'ardun naun wa khas. Wa awalu salasatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Ni dah masuk, kita dah masuk sikit lagi. Masuk berkaitan dengan isagok. Okey. Dia kata lafaz-lafaz yang kita gunakan ni, yang digunakan, diletakkan oleh manusia, ada beberapa jenis. Yang pertama sekali, musta'mal al-alfaz. Maksudnya lafaz-lafaz yang kita gunakan. Lafaz-lafaz yang kita gunakan tu ada dua, dia kata. Pertama, dipanggil sebagai mulgha. Satu lagi dipanggil sebagai musta'mal. Musta'mal. Yang ni mulghah ataupun muhmal. Ingat muhmal lah senang sikit. Muhmal. Apa maksud muhmal? Ada lafaz-lafaz tu yang tidak membawa makna. Tak ada makna. Macam apa? Bu. Ada makna? Bu. Ha? Ha? Hoi, hoi. Ada mana? Lu. Ada? Tak ada. Lu. Tak ada bunyi benda tu, tak ada makna. Satu lagi, musta'mal yang mempunyai apa? Makna. Yang kita nak tumpu dalam hati adalah apa? Words ataupun kalimat-kalimat yang mempunyai makna. Okey, yang mempunyai makna tu ada dua jenis. Pertama dipanggil sebagai mufrad. Satu lagi dipanggil sebagai murakkab. Apa maksud mufrad murakkab ni? Dia terjemahan dia. Kau soal 8 dah. Dia terjemah yang muka soal 9 ni. Tengok 29 punya baik. Dia panggil compound dengan simple lah. Compound maksudnya apa? Kompleks lah. Yang ni apa? Simple. Yang ni compound. Apa maksud dia ni? Compound, kompleks ni tak apa, macam mana? Macam ni ya, faham? Kita kata kalaulah juzuk kalimat tu, juzuk dia memberi makna, maka kalaulah juzuk dia tu tak memberi makna, maka kita panggil sebagai mufrad. Contoh apa? Perkataan apa? Perkataan Ali. Kan? Kalau kita kata A ni ada makna khusus tak? Kalau kita asingkan. L ada makna khusus tak? Kalau kita asingkan. Tak ada. I ada makna khusus. Tak ada juga. Kan? Tapi kalau kita kata apa? Buku Ali. Kan? Buku apa? Buku Ali. Kalau kita buang Ali ada makna tak buku? Ada. Kalau kita buang buku ada makna tak Ali? Ada. Jadi dipanggil sebagai ini adalah bentuk apa? Compound, kompleks. Boleh? Jadi dipanggil compound naqis. Compound tam berbentuk ayat. Buku Ali cantik. Tam ni apa? Berbentuk ayat. Kalau yang ni, naqis ni bahasa Melayu saya tak tahu. Kalau macam bahasa Arab panggil mudhaf ilaih. Bahasa Melayu panggil apa? Ha? Dia bukan berbentuk ayat lah kita kata. Compound yang kompleks juga ni. Dua. Macam mana kalau mudhaf ilaih kita nak bahasa Melayu apa dia yang ada? Nak bagi faham lah, bagi faham. Maksudnya bukan berbentuk ayat lah sebenarnya. Bukan berbentuk ayat. Compound bukan berbentuk ayat. Ayat. Yang ni, yang tam, compound yang berbentuk ayat. Ayat tu lah. Saya pun tak ada fikir. Dah tengah hari ni. Ciran dah. Okay, boleh nampak Jadi dia kata, lafaz-lafaz ada terbahagi kepada berapa? Dua. Pertama, muhmal, iaitu memang tak ada makna. Bu tadi. Yang kedua, apa dia?
lafaz-lafaz yang mempunyai makna. Lafaz yang mempunyai makna dia ada dua jenis. Yang pertama boleh panggil simple, satu kalimat. Contoh kan? Satu kalimat. Yang kedua dipanggil sebagai murakkab, iaitu compound. Compound apa maksud dia? Dia ada, compound ni ada dua jenis kan? Pertama naqis, yang kedua tam. Naqis tu maksudnya apa? Yang bukan berbentuk ayat. Dia tak layak untuk jadi ayat yang sempurna. Tapi kalau tam, maksudnya dia layak jadi ayat yang sempurna. Boleh nampak Okay, settle. Kemudian dia bagi lagi. Dia kata, and it is of two type. I mean mufrad, kulli, juz'i, dia kata. Okay, padam. Settle. Ni dah bahan nampak kan? Settle. Settle dah. Okay, kemudian dia kata, mufrad ni pula, bagi lagi. Macam mana pula bagi lagi? Bagi lagi. Kan? Ada dua. Pertama dipanggil sebagai kulli. Satu lagi dipanggil sebagai juz'i. Satu apa? Kulli, satu lagi juz'i. Kulli ni dia terjemah sebagai apa dia kata? Universal. Universal. Tak, sini saya terang. Sekejap sini pula. Universal. Yang tu dia panggil apa? Satu lagi particular kan? Okay, mudah nak faham macam ni. Okay. Perkataan kulli adalah perkataan mufrad, satu kalimat yang membawa makna umum. Maksudnya apa? Maksudnya orang boleh apa? Boleh tumpang bawah kalimat tu. Contoh saya kata manusia. Kan? Manusia. Man boleh tumpang tak bawah kalimat tu? Boleh kan? Bila kita sebut manusia, kita boleh gambarkan man. Boleh gambarkan siapa? Sebiran. Digambarkan Amin, Ali, Nazri. Ada Abra, Ustaz ni. Kan, maksudnya kita boleh gambarkan banyak kan? Daripada perkataan apa? Manusia. Tapi kalau juz'i adalah kalimat yang digunakan, kita tak boleh nak gambarkan selain daripada seorang. Apa selain daripada seorang? Contoh perkataan Nazrin. Perkataan apa? Nazrin. Kita boleh gambarkan orang lain ke? Tak boleh kita gambarkan dia saja. Nampak tak? Contoh saya kata ekon banyak kan? Ada ekon ni Fujipur kan? Kita akan bayar ini lah. Ekon ni lah. Tapi kalau apa lagi? Cuba bagi lagi. Kalam-kalam yang bersifat universal ni, apa lagi? Contoh spek mata kan? Spek mata apa? Ada banyak jenis. Kereta apa? Banyak bawah tu. Kata nama apa? Kata apa? Am. Kata nama am kan? Dengan kata nama khas. Boleh macam tu. Boleh nampak tu? Okay, boleh Okay. Settle. Kemudian dia kata lagi, mana? Famufhimu, ni dia syarat. Famufhimu ishtirakinil kulliyu ka'asadin wa aksuhu juz'i. Apa-apa saja yang boleh untuk diletakkan di bawah kalimat tu, kan? Beberapa orang, macam kata nama am yang bersifat am ataupun universal, kita panggil sebagai kulli. Benda yang lawan bagi dia dipanggil sebagai juz'i, itu particular, kan? Okey, senanglah. Okey, kemudian dia kata yang 30. Yang baik 30 dia kata wa awwalan lizatin fi handaraj fansubhu aw li'aridin iza kharaj. Ni dah tulis dah. Okey, boleh ya? Boleh dah. Okey, settle kita padam. Kita padam. Sekali lagi buah kuli ni sambung. Sambung pembahagian tu. Okey, boleh ya? Kita padam ni. Okey, kita baca dulu. Okey, sambung. Dia kata perkataan kuli ni terbahagi kepada dua pula. Pertama, kuli yang berbalik pada apa? Zat, iaitu panggil kuli zati. Yang merujuk pada apa? Zat. Zat badan.
Yang kedua dipanggil sebagai kulli aradi. Iaitu apa? Benda yang luaran daripada zat. Boleh? Kalau kita katakan zati, kulli zati macam mana contoh dia? Kalau bagi manusia kan, benda yang berkuli. Perkataan yang balik pada manusia pada contoh. Macam mana? Okay, contoh kita kata manusia ni selalunya untuk istilahkan sebagai berjisim. Kalimat berjisim berjisim apa berjisim? Dia bertubuh lah. Dia mempunyai tubuh. Kan? Bila kita kata tubuh tu berbalik kepada mana? Zat dia, zat manusia tu tadi. Kan? Boleh? Kalau kita kata benda yang aradi pula, benda yang aradi ni benda yang luaran. Dia tak termasuk pada zat. Maksudnya apa? Macam aradi ni kita kata sifat lah. Handsome. Kan? Lagi berkaitan dengan apa? Berjalan. Yang berjalan. Berjantina. Jantina asli arti ke zati? Berpakaian. Berjantina zati kan? Berjantina. Ni maksud dia berjantina. Kalau berpakaian, arati sebab ada sifat kalau dia pakai tak pakai kan? Dia boleh pisah. Dia boleh pisah. Berpakaian. Contoh kita nak ni lagi. Apa lagi? Perjuangan. Apa kena guna perjuangan pula Zain? Perjuangan apa? Perjuangan Islam. Oh, masuk perjuangan pula. Makhluk yang berjuang. Struggle. Jadi faham konsep dia kan? Konsep kalau aradi ni benda yang kita kata boleh berpisah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi kalau zati ni dia memang tak boleh berpisah. Bahawa dia tu berjisim, bahawa dia tu berjantina, bahawa dia tu berakal. Kata ni. Kan? Berakal. Saya nak tanya, kalimat-kalimat berjisim ni kulli tak? Saya main beli. Kulli tak? Maksud kulli boleh mencakup semua tak? Kita kata boleh berjisim. Saya pun boleh berjisim. Saya pun boleh berjisim. Jadi kita kata apa? Berkuli. Apa maksudnya? Berkuli. Jadi buat kalimat tu kuli. Kan? Berjantina. Boleh apa? Boleh apa? Boleh kuli tak? Boleh. Sebab apa? Masuk pada semua orang. Berakal. Semua orang terlibat tak? Terlibat semua orang. Dapat tak? Kuli. Begitu juga aradi. Saya bila sebut kataan handsome. Saya seorang lah. Adakah apabila disebut handsome tu memang tak nampak dah? Ustaz Fatih saja. Adakah dia juz'i tak kulli? Maksudnya semua boleh tergambar pada semua orang. Kan Ustaz Sabiran pun handsome daripada Aceh. Azim Aceh, saya kena belajar lah. Kan? Itu kena berpakaian. Kan berpakaian, contoh berpakaian. Kuliah semua boleh berpakaian. Dapat konsep kan? Konsep tu dalam balah. Okey. Boleh? Nampak? Okey, kemudian dia kata lagi. Tengok muka surat sebelah tu, dia kata mana tadi? 31 kan? 31 dia kata wal kulliyat, ni dia masuk kulliyat ni. Dia masuk putih. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun faslun ardun naw'un wa khas. Tu dia. Dia bagi 3 tu pula benda apa ni? Dia kata macam ni. Kulliyat yang zati ni, dia nak mula terang pasal kulliyat khamsah ni. Sehari kita tengok macam mana penggunaan dia. Dia kata kulliyat yang zati ni terbahagi kepada 3 pula. Yang pertama apa dia? Dipanggil sebagai jinsun. Yang kedua dipanggil sebagai nau'un. Yang ketiga dipanggil sebagai faslun. Okey, boleh?
Yang aradi terbagi kepada dua. Am dengan khas. Am dengan khas. Okey, kita tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Kosat ikut ya. Baik 31 kan. The kulliyat universals are 5, no less. Genus. Macam genius pula ni. Genus. First, differentia. Apa ni? Differentia. Specific difference, differentiation or defining property. Arad accident, Nauk species, khasah proprium, property. Faham tak? Tak faham? Okey, macam ni. Macam mana kita boleh bahagikan kepada 5 perkara ni? Kita nak cerita. Dia kata macam ni. Mula-mula perkataan kulli yang pertama adalah apa? Adalah kita akan cari kulli yang betul-betul mencakup apa dia? Kesemua orang kat sini. Ataupun kita nak terang berkenaan dengan manusia atau sendiri. Terang ni. Okey. Kita dekat sini, kan? Kita dekat sini. Kita kata kita ni adalah makhluk yang sama kan? Sama kan? Makhluk yang sama. Punya kerja yang sama ke? Tak kan? Tak sama. Tapi yang menggabungkan kesemua kita tadi apa dia? Makhluk kan? Yang kalau kerja dia tak menggabungkan. Apa lagi persamaan antara kita? Hamba Allah. Hamba Allah. Iyalah, alhamdulillah. InsyaAllah semua. Macam mana kita terang? Kena faslun mukhtalifina fil haqiqah, naun muttafiqina fil haqiqah fi jawab ma huwa. Nak bagi ni, nak ikut flow. Takkan terang tak boleh tu kot. Okey, macam ni lah. Macam ni. Kita sekarang ni nak cuba, saya kata, cuba nak takrifkan berkaitan dengan Nazrin kat sini. Saya nak apa? Saya nak kenalkan Nazrin kat sini. Nazrin ni Jadi kita kata cara untuk nak kenalkan Nazrin di kalangan kita ni, mesti kita kena apa? First dia, kalau berdasarkan teori punya Aristotle ni, style dia untuk nak kenalkan, adalah kita mesti cari sudut manakah persamaan antara kita semua ni. Kan? Nazrin ni. Apa dia sudut persamaan pertama? Kita kata macam ni adalah manusia. Kan? Tak kenal juga. Nazrin adalah manusia. Terlalu besar kan? Melayu seorang organisasi. Ambil manusia lah, ambil biasa punya. Aku nak ambil payah-payah semua. Okey. Kita nak terangkan manusia ni apa dia? Manusia ni apa? Macam ni. Manusia ni apa? Bila kita nak terangkan manusia ni apa, pertama kita kena ambil dia punya daripada atas sekali, dia punya kejadian dia. Kan, kejadian dia. Maksudnya yang mengumpulkan manusia ni sekali dengan makhluk-makhluk yang lain, ada dia panggil sebagai jins. Kan? Jins ni apa dia? Yang mengumpulkan dia manusia ni, hakikat manusia dengan hakikat manusia yang benda makhluk yang lain. Contohnya manusia dengan apa? Kambing. Apa? Manusia dengan apa? Kambing. Kan? Apa persamaan manusia dan kambing? Makhluk lah. Tapi makhluk. Batu makhluk. Tak. Kita kata apa? Haiwan. Tapi kena ingat perkataan haiwan ni selalu orang duk faham haiwan ni binatang kan? Haiwan maksudnya adalah bergerak. Maksudnya sentiasa aktif dalam pergerakan. Boleh baca dalam bawah Nature of Man. Apa yang Syed Nakib Lantas tu punya ni. Memang bagus. Bukan dah beli dah ni. Okey. Mahal 90 step je. Okey.
Jadi jangan Astagfirullahalazim. Benar-benar. Okey, jadi kita kata dalam teori punya Aristotle punya style ni adalah dia kata kalau kita nak definisikan manusia, pertama kita mesti apa? Mesti tengok apa yang satu benda yang di atas dia. Kategori kat mana? Kategori manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yang menggabungkan dia. Yang terdekat lah, yang terdekat. Yang terdekat yang menggabungkan dia adalah apa? Sifat makhluk apa? Haiwan. Haiwan ni apa? Yang bergerak-gerak. Boleh? Dan kemudian kita kata yang di bawah manusia ni, siapa dia? Lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Dah lah, kita kata kita lah. Nama kita. Nama kita apa? Rahman, Fatih, Seman. Okay, semua ni, dia hakikat dia sama tak? Sama. Semua dia adalah manusia. Yang ni dipanggil sebagai no. No. Apa boleh no? Ni atas ni no. Atas ni dipanggil sebagai no. Manusia ni dipanggil sebagai no. Yang haiwan ni dipanggil sebagai jinsun. Dia bagi sebagai jinsun. Faslun ni binatang apa faslun ni? Faslun ni adalah apa? Adalah benda yang boleh memisahkan antara apa? Manusia dengan kambing. Apa benda boleh memisahkan antara, nak membezakan antara hakikat manusia dengan kambing? Akal tak bakal. Tu maksudnya faslun ni. Faslun benda pemisah. Boleh? Sekali lagi, boleh faham? Okey. Nampak tak? Kalau macam geng-geng sains, dia panggil sebagai mengembalikan semula kepada kingdom dia. Dia ingat dalam biologi kingdom apa? Animal apa semua tu kan? Kan? Dia kalau geng-geng depan ni, geng-geng Aristotle ni, cara dia nak buat pentaktifan ni, dia buat definisi punya style adalah apa? Adalah mula-mula kita detect dia apakah kingdom yang terdekat dengan dia. Kingdom yang terdekat dengan dia. Jenis yang terdekat yang terdekat dengan dia yang mengumpulkan apa? Manusia dengan binatang-binatang yang lain. Yang berdekatan. Yang pertama dipanggil sebagai haiwan, itu aktif bergerak. Dan perkara-perkara yang di bawah, yang ni bawah jinsun ni, bawah jins dipanggil sebagai no. No tu maksudnya apa? No tu adalah perkara yang di bawahnya itu hakikatnya sama. Maksudnya apa? Sama spesies. Sama spesies. Contoh Fatih, Ali, Seman, sama spesies tak? Sama. Hakikat dia sama. Kan? Kalau jenis adalah apa? Mengumpulkan hakikat yang berbeza ni. Manusia, kambing, keldai, lembu. Boleh nampak? Boleh? Okay, kemudian dinamakan sebagai faslun. Pemisah. Pemisah ni macam mana? Pemisah tu adalah kita kata dalam mentakrifkan sesuatu perkara, mula-mula kita akan meletakkan jins yang di atas dan kemudian kita letakkan kalimat pemisah yang membezakan antara apa? Antara jins, memisahkan antara manusia dengan kambing tadi. Itu apa? Akal. Boleh nampak? Dia payah, dia sebab kita terang ni dulu. Patutnya kena terang tak dulu. Tapi tak apa. Boleh nampak sekarang ni? Apa dia? Kalau contoh macam ni boleh tak? Macam dekat dengan dia punya jenis dia binatang. Lepas tu dekat dengan dia punya nok dia harimau dengan kambing. Lepas tu pasal dia yang memisahkan dia, satu makan daging, satu makan tu. Macam tu. Sekali lagi. Dia punya jenis dia macam binatang kan. Okey. Antara kita nak bagikan antara binatang-binatang kan? Lepas tu kita pecah kambing dan harimau. Yang beza, yang memisahkan mereka, satu makan rumput, satu makan daging. Betul tu? Betul. Ada. Nampak tu? Boleh nampak tu sini? Molek ni. Kan tak nampak ni? Sekali lagi, saya nak bagi tarif. Saya bagi tarif ni. Okey. Apa maksud jins? Jins adalah perkataan kulli. Boleh?
Jins adalah perkataan kulli, yakni universal, yang menggabungkan hakikat perkara ataupun hakikat makhluk yang berbeza ataupun hakikat perkara yang berbeza. Sekali lagi, apa dia? Jins adalah apa? Perkataan kulli yang menggabungkan apa? Hakikat yang berbeza. Okey. Boleh ditambah satu lagi. Yang berada ataupun yang merupakan jawapan bagi soalan itu apakah dia? Yang merupakan apa? Jawapan bagi soalan apakah dia? Okey, boleh? Okey, tabat salin dulu. Tadi dalam takrif ni kita tak. Okey, no pula. Definisi no adalah kata kulli, yang menggabungkan perkara yang mempunyai persamaan sifat. Persamaan sifat pula, persamaan hakikat yang sama. Persamaan hakikat. Boleh? Saya lupa. Kata kulli yang menggabungkan apa? Perkara yang mempunyai persamaan pada hakikat. Boleh? Okey. Faslun pula. Perkara apa? Kata kulli. Kita tengok ni. Saya lupa. Betul ni apa? Saya bagi Arab lah. Kata pembeza lah, kalau kita kata pembeza. Oh ni, Kalau faslun, kata pembeza, kata kulli yang membezakan antara apa? Antara hakikat dengan hakikat yang lain. Faslun, kata pembeza. Boleh? Hangat. Panas? Panas sikit tak? Apa, dia hapuskan dosa. Kan? Okey, boleh? Okey, ni berkaitan dengan zati saja. Zati saja. Sekali kita masuk benda yang aradi pula. Aradi ini, kalaulah bagi manusia, kita kata apa? Benda yang umum. Benda yang ada yang bersifat, sifat-sifat yang bersifat umum. Apa maksud benda yang bersifat umum ni? Ada sifat tu pada manusia dan ada sifat tu pada benda binatang lain. Contoh apa? Berjalan. Adakah sifat berjalan tu khusus bagi manusia saja ataupun umum? Umum kan? Kambing jalan, ayam berjalan, burung jalan kan? Boleh faham? Okay, cuma ada sifat bagi manusia ni yang apa? Yang memang khusus bagi zat dia saja. Contoh apa? Senyum. Yang senyum. Ada senyum, monyet senyum tak? Monyet senyum. Sekarang ada rakam senyum. Dah tinggi. Apa dia? Menulis. Menulis. Monyet tak boleh menulis lah. Menulis. Memberi ceramah. Contoh kan, boleh faham ini dipanggil sebagai kuliah khamsah. Okey, sekarang ni berkaitan dengan manusia kan. Cuba kita klasifikasi berdasarkan pembahagian ni pada apa? Pada apa dia yang ada panggil tadi?
kotak tisu. Ada tak? Pen. Boleh tak? Kita cuba bagi tak? Kalau kita nak tengok pen ni, dia adalah kategori mana? Objek. Benda yang keras ke? Benda yang Solid. pada sudut zati. Pada sudut zati apa? Daripada badan dia tu, pada badan dia. Objek keras. Objek keras. Alat tulis. Pembentuk silinder. Ha? Alat tulis ke? Alat tulis tu faslun kot. Kan? Oh, tak ada jis. Jis atas kali Kindle yang dia gabung semua. Kalau objek keras, dia gabung apa? Ni pun keras tak? Objek bernyawa ya, serta. Kan? Ni pun papan objek keras tak? Kayu keras. Dia keras tak? Objek tak ada nyawa. Kayu pun keras lah jadi. Kalau menyawa tak boleh, dia duduk Tak blank. nyawa. Tak menyawa, objek tak menyawa. Inanimate. Tapi objek tak menyawa, air pun ada kan? Kecil. Pepejal lah. Bagi ni sikit, sikit. Tinggi sikit. Yang dekat sikit lah, tak orang yang jauh kan? Lagi kita makhluk ciptaan Allah. Dia lah makhluk ciptaan Allah. Mampu kita kena banyak betul, bagi dekat sikit. Benda yang orang buat. Ha. Ciptaan manusia. Inovasi alat tu faslun boleh. Kita kata ni lah objek keras contoh objek keras dah bela dah apa dekat kita kata objek keras kan, maka dalam pen ni objek keras kan, apa yang nok dia bawah dia tu apa? Marker pen, ball, pensel. Tu kan, dapat tak? Dia kesemua yang ada sama hakikat tu dipanggil sebagai note. Okey, yang atas yang note yang berbeza tu dipanggil sebagai apa? Jeans. Objek keras ni. Apa jeans? Boleh faham Faslun ni berapa? Faslun ni tadi alat tulis. Kan? Semua ada. Ha? Alat tulis. Iyalah, ya betul lah. Zati alat tulis nanti dibagi Benar, bezakan dengan faslun nanti. Bezakan apa? Nak bezakan marker pen. Marker Pensel pen. dengan pen mesin. Tak ada bezakan apa? Tak, macam tadi, macam seulang tadi yang kita bincang tadi pasal manusia kan? Okey, kita kata manusia tu nauk. Haiwan jenis. Sekali lagi. Okey, yang haiwan kan? Haiwan tu kenapa dipanggil sebagai jenis? Sebab dia bergabungkan hakikat yang berbeza. Kan? Maksudnya ada manusia, ada kambing, ada kuda, kan? Ada ikan. Okey, boleh? Kemudian kita kata bawah daripada apa? Haiwan tu, bawah manusia tu dipanggil sebagai nok. Nok tu apa maksudnya? Menggabungkan antara hakikat yang sama. Hakikat yang sama tu macam mana? Kan saya kata Nazrin. Ingat manusia tadi? Kesemua ada hakikat sama tak? Hakikat yang sama. Jadi kita kata yang ni objek keras ni, kita kata hakikat yang berbeza banyak kan? Objek keras banyak. Okey, bawah daripada objek keras tadi tu, kan? No. No tu apa dia? Pen, ada pen, pensel, semua tu dipanggil sebagai digunakan untuk alat tulis. Macam kita ni, kesemua tu kita merupakan ada apa? Akal. Dapat faham? Bunyi tu agak sikit. Boleh faham tak? Dapat faham. Tu nak style different, dia style zati lah, zati. Okey, kita ambil aradi pula. Aradi apa yang sifat-sifat yang ada pada ni? Silinder kan? Tapi kalau silinder sifat am ke khas? Am sebab dia benda yang selain silinder kan? Tapi kalau khas, Ada ink. dia Permanent. Oh, itu zati, ada ink. Zati. Ada color. Oh, Ada color. Semua ada color. Apa dia? Sedap dipegang. Sifat khusus ke dia? Sifat khusus. Khusus yang apa? sedap tu. Sudah tulis lain. Apa lagi? Bau sedap. Tak khusus. Oh, yang khusus kat dia. Gunakan untuk ni tu dekat marker whiteboard. Ha? Ni mana tahu ni? Apa?
Tu payah kau nak buat definisi tu. Kita balik sikit dia. Balik ke mana? Kalau apa haiwan jeans, kemudian now manusia kambing. Kan? So fast dia akal tak berakal. Okey, boleh dapat Jadi manusia dengan kambing kan beza kan. Tapi kalau kita guna contoh pen tu, objek keras bagi jeans, now dia pen, kerusi, kan, pensel. Kalau kita pakai analogi yang sama lah. Betul tak? Sekali lagi. Sekali lagi. Belum. Belum. Kan? Kalau tak fikir. Kalau kita pakai analogi yang sama macam haiwan, kambing, manusia ni, haiwan sebagai jeans, kemudian now jadi kambing, manusia sebagainya lah kan. Okey. Lepas tu false Sifat khusus dalam tu. Berakal. Sifat khusus Berakal lah. berakal. Okey. Jadi kalau kita buat kalau kita nak guna pen, boleh tak kita kata jeans dia objek keras. Kemudian bila ke now dia jadi alat tulis. Dia sabar lagi. Alat tulis dia punya yang bawah jeans yang sama tapi lain, now yang lain, meja, kerusi semua keras, objek keras. Tapi beza. False dia dalam Boleh lah tu. Yang tu. Faham. Kita kata maksudnya faslu tu bukan alat tulis. Alat tulis dia adalah note kan. Kan? Fasal benda yang khusus dalam ni kan. Boleh juga tu. Khilaf kita dengan ulama. Tapi nampak faham tu. Cuma kita nak menentukan macam mana nak letakkan tu kan. Fasal ni juga jinsi ni. Okey. Tapi tak apa. Boleh kita masuk kepada seterusnya. Sekali pun kita nampak sikit. Nak pakai macam mana. Okey. Cuma dia okey. Settle. Boleh nampak boleh saya ni? Boleh faham yang dulu. Yang saya sebut okey. Am sifat yang umum semua boleh ada. Kalau khas khusus bagi dia. Kalau faslun apa dia? Naupun apa jinsun ada. Boleh faham nampak tak? Settle. Tuan, settle dulu. Sekejap lagi kita akan faham lagi bila kita definisi punya. Bagaimana nak pakai kuliah khamsah ni. Okey. Punya peluh-peluh ni. Okey. Settle. Okey, kita masuk pasal yang seterusnya. Pasal seterusnya yang ke-33 dia kata wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Okay, dia kata faslun fi nisbati al alfaz wal ma'ani. Ini fasal seterusnya nisbah apa? Al alfaz lil ma'ani. Dia kata apa maksud nisbah al alfaz lil ma'ani ni? Dia kata kita kata setiap lafaz-lafaz yang disebut tu, setiap lafaz-lafaz yang disebut oleh makna, kan? Dia ada kadang-kadang makna-makna tu yang berbeza. Macam mana tu? Kita kata segi, kita tengok. Dia kata wa disebut al-fazil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Dia ada bahagi kepada 5. Pertama, tawatu'un tashakukun takhalufu wal ishtiraku aksuhu taradufu. Wa lafzu imma talabun aw khabaru aw sal aw sikit. Dia bagi 5 ni macam mana ni bagi 5 ni? Dia kata lafaz-lafaz yang kita ada ni kadang-kadang lafaz wahid, lafaz satu wahid, makna wahid. Lafaz ni kita masuk kepada lafaz kuli juga, kuli. Lafaz kuli yang bersifat apa? Universal tadi. Lafaz ada yang bersifat lafaz wahid, makna dia wahid. Contoh apa dia? Manusia. Kan? Manusia. Kita kata lafaz satu tak? Lafaz satu, makna dia pun satu juga. Kan ada makna lain manusia? Tak ada kan? Tak ada makna lain. Okey, kemudian contohnya apa? Cahaya. Cahaya ni lafaz apa? Lafaz kuli ke tak? Lafaz kuli ke tak? Cahaya.
Lafaz kata nama apa tu? Kata nama amla kuli lah. Ada cahaya apa? Cahaya laser, cahaya apa? Memang cahaya matahari. So dia dah bela tadi pandangan. Okay. Jadi kita kata ada cahaya, ada matahari dengan manusia kan? Okay. Jadi sebenarnya lafaz wahid membawa makna wahid ni dia kata apa? Terbahagi kepada dua. Maksud terbahagi kepada dua tu apa? Dia terbahagi pertama dipanggil sebagai tawatu. Yang kedua dipanggil sebagai apa dia? Tasyakkuk. Tawatu dengan tasyakkuk ni apa maksud dia? Dia kata lafaz manusia tadi kan? Lafaz manusia kita kata lafaz kuli lah. Lafaz kuli kan? Okay, dapat? Apabila kita sebut manusia, kita terbayang kita semua ni kan? Boleh tak? Cuma pada kita menggambarkan setiap individu pada lafaz tadi, ada kita terbayang tak bahawa Nazrin lebih manusia lagi daripada Amin? Boleh kita bayang macam tu tak? Saya lebih manusia lagi daripada orang lain. Tak ada, bukanlah hakikat satu. Tak boleh. Kan, yang menentukan manusia terbentuk tu akal ke tak ada akal. Boleh tak? Tak ada, memang kesemua manusia sama. Tak ada yang kita kata saya lebih manusia daripada orang lain. Tak boleh. Tapi kalau perkataan seperti cahaya, kan? Kita bayangkan cahaya kan? Cahaya ada beberapa jenis. Bayangkan? Laser, matahari, lampu. Kita boleh bayang tak? Lampu lebih bercahaya daripada laser. Boleh bayang tak? Boleh? Laser lebih bercahaya daripada matahari. Boleh tak bayang? Boleh? Jadi yang benda yang kita bayang tadi, kalau kita tak boleh nak mampu bezakan taraf ataupun perbezaan antara apa? Individu-individu yang berada di bawah kuli itu tadi, seperti manusia tadi, kita panggil sebagai tawatu. Faham tak? Tak faham? Cakap betul ni? Ini dipanggil manusia. Yang ni dipanggil sebagai, bagi contoh-contoh dah. Kan? Ni apa dia? Tasyakkuk ni apa? Cahaya. Maksud dia apa dia? Tawatu ni adalah lafaz satu, lafaz kuli yang satu, membawa makna yang satu. Kalaulah lafaz tu berbentuk tawatu, tawatu ni maksudnya apa? Tawatu adalah kesemua makna-makna dia ataupun individu-individu yang duduk kat sini. Contoh Zaid kan? Zaid, Ali, Muhammad. Mereka ni adakah boleh kita bezakan bahawa dia ni lebih manusia daripada orang ni? Tak boleh. Kan? Jadi kita panggil sebagai lafaz kuli itu bersifat, kalau lafaz kuli itu ada bersifat tawatu. Sebagai manusia contohnya. Nampak kan? Kalau lafaz kuli itu kita kata apa? Cahaya kan ada cahaya laser, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya apa kan? Kalau kita boleh apa? Boleh bezakan antara kekuatan, kan? Kita bagi sebagai tasyakkuk. Okay, boleh? Oh, panah. Loh. Sejuk tak? Kata nampak lagi? Okay, kita besok sikit. Pembahagian kedua dipanggil sebagai lafaz wahid, tapi apa? Makna muta'addid. Lafaz satu tetapi makna banyak. Lafaz satu tapi makna banyak. Contoh daripada yang ni dipanggil sebagai apa? Ishtirak. Istilah dalam bahasa Arab kan? Ishtirak. Lafaz apa? Satu tapi makna banyak. Contoh apa dia? Contoh seperti menggunakan perkataan ainun dalam bahasa Arab lah. Ainun kita guna untuk bawa makna apa? Mata, mata air, mata hati, lagi mata bagi? Ain benda pun dia panggil ain juga. Awet pun nama ain juga. Jadi kita kata apa? Contoh kan. Jadi kita panggil sebagai, kalau lah lafaz satu tapi bawa makna yang banyak, dipanggil sebagai ishtirak. Kalau Melayu macam mana ada kan Melayu?
Contoh kita kata segan lah, segan. Lafaz segan ni makna dia apa? Malu. Ada satu malu kan. Malas. Satu lagi malah. Kami Kedah ke segan malah. Dia punya gan. Kami kata malah. Tapi yang setengah segan malu segan. Malu juga mana dia. Itu dia bagi sebagai istirak. Lafaz satu tapi boleh makna yang banyak. Okay. Yang seterusnya lafaz muta'addid makna wahid. Lafaz banyak tapi makna satu. Macam kita kata sinonim lah. Sinonim kan? Contoh kita kata manusia, insan, lagi bagi manusia, insan, bashar, orang, kesemua tu human, kesemua tu dia bagi sebagai apa? Taraduf ataupun dia bagi sebagai sinonim. Ni dia bagi sebagai taraduf. Jadi nak klasifikasi berkaitan dengan ni je, kalimat-kalimat kuli je kan. Yang ni dia tak penting kan, yang penting tu. Yang kuliah khamsah tadi kita bincang apa ni pula ni. Boleh? Kemudian yang seterusnya apa dia? Lafaz muta'addid makna muta'addid. Lafaz banyak makna pun tak nak kena mengena. Macam dia? Apa dia? Manusia, binatang, meja, kan? Semua lafaz-lafaz lain kan? Ada kaitan antara satu sama lain tak? Tak ada. Ini dipanggil sebagai apa? Tabayun. Tabayun ni berada dalam bahasa Inggeris berlawanan. Bahasa Melayu Antoni. Lawanan. Berlawanan. Kan? Lawan kata lawan. Akas kan? Akas kan? Tabayun nyata dah. Bukan, akas ni. Boleh. Akas ni. Akas kita ni jangan main, jangan cepok istilah. Jangan cepok istilah, jangan nanti kita akan pening. Ingat ni tu, dia pakai sebab pertama tawatu, kedua tasyakuk, ketiga istirak, keempat taraduf, kelima tabayun. Akas dia ilmu belakang tadi lagi. Berkaitan qadaya. Okey, apa maksud tawatu? Tawatu maksudnya apa dia? Benda yang apa? Benda yang tak boleh beza. Kita tak boleh nak bezakan antara satu sama lain. Bahawa dia ada sifat lebih berbanding orang lain. Kan? Kalau tasyakuk, dia kita boleh bezakan melalui apa? Kekuatan sifat tu pada diri dia. Yang kemudian istirak maksudnya apa dia? Lafaz satu membawa makna yang banyak. Kemudian apa ni? Taraduf, lafaz banyak tapi makna satu. Kalau tabayun apa? Lafaz banyak, makna pun banyak, tak ada kaitan salah sama lain. Boleh nampak Okay, kita lihat Ustaz. Takhaluf pun mana? Ha? Takhaluf. Takhaluf tabayun lah. Semua masuk.